Ya, terima kasih Puan. Terima kasih Datuk Speaker. Saya nak sentuh butiran 010100 pengurusan sama dengan 010600 pembangunan kompetensi. Dan saya nak sentuh isu Puan Chow Chui Mei, kes yang saya telah bawa tahun lalu. Ini seorang pesakit TB dan oleh kerana dos ubat-ubat TB yang diberi dia tadi buta dan juga dia ada spastik paraplegia, tak dapat jalan, dan sampai sekarang masih kes dia belum diselesaikan. Dan saya tengok ini ada beberapa kelemahan dalam cara kementerian kendalikan kes macam ini. Ini kes telah berlaku dalam tahun 2004 dan walaupun dia dimasukkan balik ke hospital dengan diagnosa yang tepat yang mengatakan dia telah jadi buta kerana kesan sampingan, tak ada tindakan yang diambil oleh hospital, oleh kesihatan, Kementerian Kesihatan untuk tawar pada dia ganti rugi yang sesuai pada dia. Oleh itu dia terpaksa membawa kes di mahkamah pada tahun 2007. Dan bila kes itu datang pun saya tidak tahu kenapa kes itu tidak dibincang dan disettle out of court. Tapi ini pergi ke mahkamah dan di mahkamah AG's Chambers pakai satu technicality yang mengatakan houseman yang dinamakan telah masuk ward selepas ubat itu dimulakan. Dan oleh itu tak ada chain of command. Tapi itu tak masuk otak. Kerana dalam hospital kerajaan, rawatan adalah oleh satu pasukan. Bila kita buat round di hospital, mungkin specialist akan kata, okey itu TB, start treatment. MO akan tengok buku, tengok apa dosa, bagi tahu pada houseman. Houseman yang tulis. Jadi siapa yang kita kena tulis? Dan lepas itu kesan sampingan tidak berlaku pada hari pertama. Dia berlaku selepas 3-4 bulan dimakan ubat, dia jadi buta. So semua, jika tim itu ada dinamakan, so saya rasa pakai technicality untuk mengelak daripada tanggungjawab ini, ada satu macam dirty trick lah. Atas satu orang wanita yang she's a widow, dia tinggal seorangan, dia tidak jadi buta. Lepas itu juga dalam mahkamah, dua orang pakar datang daripada hospital Kuala Lumpur. Dan dua-dua orang pakar itu pun memberi makluman yang salah. Wrong information. Yang mengatakan ubat ini bukan sebabnya. Ini actually contradict apa yang telah didapat dalam buku-buku teks, dalam artikel-artikel. Dan saya telah membawa dua-dua kes ini ke Majlis Perubatan, MMC, untuk tindakan disiplin. Kerana saya tengok ini satu gross negligence. Jadi saya rasa the cara dia, kes ini dikendalikan oleh Kementerian Kesihatan ada beberapa kelemahan. Dan saya harap ini dapat ubah suai, dibaiki. Kerana ini hanya satu kes. Ini satu kes yang ada masalah ini. I'm not sure how many other cases are going on like this. Dalam rawatan perubatan memang kesilapan akan berlaku. Kerana itu bukan exact science. Memang berlaku. Dan kita terima. Saya bukan minta you penjarakan doktor itu. Saya tak minta you gantungkan doktor itu. Hanya saya minta ialah orang yang terkena itu dapat satu ganjaran, satu pampasan yang sesuai untuk dia. 30,000 tak cukup, Menteri. Kerana jika ia kaji, dia sekarang umur 45 tahun. Jika ia nak bagi dia RM800 sebulan sampai dia umur 80 tahun, berapakah itu? Kita perlu lebih kurang 200,000 untuk sampai masa itu. Dia tak ada sokso, dia tak ada keluarga, suami sudah meninggal, dia buta. This is all we asking for. And untuk mengatakan AG's Chambers tak benarkan, ini macam yang izinnya, the tail wagging the dog. Kementerian Kesihatan adalah klien. AG's Chambers adalah peguam. Macam mana peguam boleh katakan jangan bayar lebih? Jadi saya rasa this is not acceptable. Not acceptable. 1 tahun sudah, masih belum diselesaikan. I think it's very, very disappointing. Isu kedua yang saya nak timbulkan ialah di bawah 010400.
perancangan tenaga manusia. Dalam sini ya, isu ini saya tengok tak ada perancangan. Ini dalam isu kejururawatan, di mana sekarang pada masa ini ada 41,000 pelajar nursing di institut IPTS dalam college swasta. 41,000. Okey? Saya baru dapat satu jawapan hari ini bahawa pada masa ini hanya ada 69,000 jururawat yang kerja di Malaysia pada masa ini. 47,900 di sektor awam, 21,000 di sektor swasta. Semuanya 69,000. Tapi yang sedang dilatih pada masa ini ada 41,000. Where are they going to go? Mereka dah kerja di mana? Okey, saya juga ada tanya satu soalan. Okey, pada 14 hari bulan dijawab bahawa pada 2010 hanya 45% daripada graduate pada tahun itu. In 2010 hanya 45% dapat kerja sebagai jururawat. So jika ada masalah glut oversupply, why are you allowing the quota? Kenapa you beri izin pada 61 IPTS untuk memasuki orang ini, bagi mereka latihan, lepas tu tak dapat kerja tapi kena balik PTPTN? Bolehkah saya syorkan pada menteri, you bayar PTPTN untuk mereka? Jika you menasihatkan mereka untuk ambil kerja, bagi belajar jururawatan, tapi mereka tak dapat kerja kena oversupply, bolehkah kementerian bayar untuk mereka PTPTN? Mohon celahan. Go ahead. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Siput. Terima kasih Tan Sri Pengurusi. Adakah Yang Berhormat Sungai Siput setuju bahawa dalam hal ini perancangan bukan setakat untuk latihan jururawat tetapi untuk doktor memang menunjukkan kelemahan. Dari segi jururawat bukan setakat jumlah yang agak menakjubkan, tetapi dari segi standard juga tidak memuaskan. Kita tahu bahawa khususnya saya nak namakan di sini ada dua college swasta atau universiti swasta yang melatih jururawat daripada master skill dan masa. Kebanyakan graduate daripada kedua-dua IPTS ini yang kejururawatan tidak dapat bekerja. They are unemployable di pasaran hospital-hospital. Sekian. Memang betul apa yang dikatakan oleh YB Gopeng. Masalah dia ialah PTPTN merupakan satu cara untuk college swasta yang lebih berfungsi sebagai satu bisnes untuk mengaut untung yang besar. Okey, memandangkan ini, saya mau tanya kenapa the lembaga jururawatan, Kementerian Kesihatan sama dengan Kementerian Pelajaran Tinggi, Pendidikan Tinggi tak beri kota yang sesuai. Kerana ini ada satu yang amat menyusahkan keluarga itu. Bila ada keluarga bertempatan rendah di Sungai Siput, keluarga Melayu, Cina, India, mereka dapat tawaran daripada college macam master skill, masa dan segi. Mereka rasa gembira. Anak mereka akan pergi ke college jadi jururawat. Tapi lepas mereka keluar, amat susah nak dapat kerja. There's oversupply, poorly trained, and saya tak tahu kenapa ini tidak dikendalikan, tidak dikontrol. So right now we have 41,000, di mana 69,000 saja dalam service. You're going to double the nursing population. Where are they going to go? Come, pergi pada. Ini sama dengan doktor. Saya difahamkan bahawa ada kecampuran politik, orang-orang politik. Kerana memang iktirafan ialah Medical Doctors Association kepada college yang tidak diiktirafkan itu,
mereka tidak, MMC tak mau iktiraf kerana tak cukup fasiliti. Tapi ada tekanan dari orang politik untuk lobbynya supaya dia iktirafkan college itu. Itulah satu masalah yang besar dikatakan bahawa ada campuran politik untuk memaksa mengiktirafkan college-college seperti ini. Adakah YB juga mendengar macam itu? Ya, mungkin pada jam saya pun dengar macam itu. Saya akan syorkan pada kementerian. Mungkin college macam master skill sekarang, mereka nak buka kursus untuk kedoktoran. Tapi prestasi mereka dalam melatih jururawat ada begitu lemah, begitu komersial. Mungkin kita kena kaji balik. Jangan bagi mereka yang have done a bad job in training nurses, sekarang dia mau wujudkan satu universiti untuk latih doktor. Kenapa kita bagi mereka peluang? Kerana mereka jelas sudah tunjuk dia punya hasrat ada hanya untuk mengaut keuntungan daripada PT-PTN. So saya rasa we got to be a little bit more discerning, kan, dengan izin. Kita pada masa ini ada lebih college universiti untuk perubatan, ya, daripada England yang ada population yang lebih besar. We have more medical colleges in Malaysia than England. So what are we trying to do? Okay, last kali saya nak bawa kepada 100,000 ini dasar baru. Saya telah hadiri taklimat yang diberi oleh Ketua Pengarah bersama dengan Gopeng, dan saya kata terima kasihlah, ini satu cara yang baik untuk adakan dialog. Tapi saya rasa bimbang dengan pendekatan yang diambil. Kena plannya, rancangan baru ini rancangan satu One Care Malaysia, ada terlalu bersifat neoliberal, di mana dia berkisar pada pasaran dalaman, and dia bergantung pada incentive finance. Seolah-olahnya hanya financial incentive yang akan membawa satu sistem yang efisien. Bagi Menteri, saya telah kerja dekat hospital-hospital kerajaan selama 20 tahun sebelum saya masuk politik. Dan saya tahu ada ramai doktor kerajaan yang kerja selepas jam pejabat, yang buat extra time pada weekend, yang datang balik mengajar, ada kelas-kelas untuk doktor-doktor yang muda. Jadi ini semua bukan kerana mereka dibayar. You tak perlu bayar untuk tiap kerja yang dilakukan oleh kaki tangan kita. Kerana mereka, saya dah tengok. Jadi bila you buat satu program ini dan hanya dasarkannya pada financial incentives, you're going to bring out the worst in people. So saya ada saya bimbang lah cara it is going. Kerana sekarang kita tak boleh terima semua yang datang daripada Harvard, semua yang datang daripada World Bank. Kerana mereka semua berpegang pada satu konsep neoliberal yang mengatakan manusia, you mesti pakai market. Hanya yang pakai market, semua efisien. Sekarang you tengok you pakai market untuk nursing training, you ada PT-PTN, you have master skill, and you have oversupply of nurses. Okay? So saya ingat, let's learn from our mistakes. Saya rasa ini untuk mengadakan satu cadangan yang sistem yang kita ada sekarang is a good system, Minister. Jangan hancurkannya. Saya rasa kita mesti memperkasakan, memperkuatkan sistem public yang kita ada. Ada ramai orang di situ yang sincere, yang sedang buat kerja, kita kena sokong mereka. Macam SHORE untuk adakan satu service commission yang berasingan untuk beri mereka gaji yang lebih baik, dan juga mungkin beri insentif seperti sabbatical. Tiap 5 tahun seorang pakar dalam kerajaan diberi sabbatical selama 3 bulan untuk pergi ke negara lain untuk belajar skop baru ke, operation baru ke, teknik baru ke. Buat macam itu.
Tak perlu kita bagi dia gaji sama dengan gaji di sektor swasta. Tak perlu. Kerana mereka ada pension, mereka dapat pinjaman rumahan semua. Okey. Bagi mereka macam sabbatical. Lebih kurang macam skim dalam universiti. Kerana perubatan ada satu yang selalu ada perkembangan. Dan doktor-doktor juga suka menjadi lebih fasih, lebih mahir dalam bidang mereka. So pakai insentif yang lain sikit yang juga boleh meningkatkan prestasi doktor-doktor kita. So saya rasa itu adalah cara kita kena pergi. Jangan terlalu pada finance dan economic incentives. Kerana dia akan bawa kepada satu sistem yang tak begitu baik untuk negara kita. Terima kasih.